Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan belajar standard pembelajaran yang melibatkan perbandingan dan mentaksirkan dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai dan seterusnya membuat kesimpulan. Okey, baik. Untuk pengetahuan kamu, kita dah belajar bagaimana kita nak mentaksir sukatan serakan ni bagi data yang tidak terkumpul semasa di tingkatan 4. Di mana kita dah tahu, dah orang kata dah guna formula yang melibatkan mean, dan juga variance serta standard deviation lah. Standard deviation ni adalah sisihan piawai. Okey, mean, variance dan juga standard deviation. Okey, sisihan piawai dalam bahasa Melayu ni lah. Baik. Jadi kita perlu mentaksirkan dua. Jadi dia akan bagi pada kita biasanya dua perbandingan bagi satu set data yang terkumpul. Okay? So cara yang nak membandingkan dia, kita mesti ingat dulu apakah formula. Di sini kalau boleh kita ingatlah, kita hafal. Walaupun diberi pada kita, tapi kita kena tahu guna macam mana cara nak menggunakan formula yang melibatkan sukatan serakan ni lah. Baik, so yang pertama adalah variance. Ini adalah kita punya yang pertama lah. Okay, formula yang pertama yang perlu kita tahu. Okay, so dekat sini variance, ini simbol dia. So kena ingat simbol dia ini. Okay, ada simbol bulat ni, then dikuasa 2 kan. Okay, so ini adalah variance. So formula dia adalah summation of fx kuasa 2. Yang ini adalah tanda summation lah. Summation ni maksudnya jumlah. Okay, summation of fx kuasa 2 perkan dengan summation of fx. Okay, f ni merupakan frekuensi lah. Okay, dan kita tolakkan dengan ini, simbol ini. Ini ni simbol apa ni? Simbol ini adalah simbol bagi mean. X dan ada tanda palang dekat atas dia, itu adalah simbol bagi mean. Dan mean itu perlulah dikuasa 2 kan. Jadi yang penting kat sini, mean kita kena tahu cari, di mana nilai mean adalah summation of fx, okay, dibahagikan dengan summation of f. Okay, maksudnya jumlah bagi fx dibahagikan dengan jumlah bagi f, jumlah kekerapan. Okay, baik. Dan selepas kita mencari variance, kita boleh mencari sisihan piawai. Okay, so sisihan piawai kita nak cari, ini simbol dia, dah tak ada dah kuasa 2 tu. Okay, kenapa tak ada kuasa 2? Sebab kita dah punca kuasa 2 kan dia. Okay, summation of fx kuasa 2 per dengan summation of x, tolakkan dengan mean kuasa 2. So itu adalah nilai bagi mencari sisihan piawai. So kesimpulan dia kat sini, once kita dah cari nilai bagi sisihan piawai, kita boleh cari variance. Sebab variance ni kita kuasa 2 kan je lah. Ataupun kita dah boleh cari variance, right, dan kita punca kuasa 2 kan dia. So dapatlah nilai sisihan piawai. Itu cara dia lah. So dia relate lah each other, right. So sekarang kita tengok soalan contoh, yang ni dalam buku teks lah. Okay, so bagaimana cara untuk kita nak mentafsir, membanding dan mentaksir dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai. Okay, so soalan ni melibatkan dua set data terkumpul. So kita tengok contoh 12. Okay, seorang ahli botani menyemai 40 sampel anak benih pokok, daripada dua hybrid yang berbeza, right, iaitu A dan juga B. So diameter bagi kedua-duanya, hybrid ini diukur bagi tujuan pengawasan dan pengawalan rapi supaya pokok bunga tersebut menghasilkan kelopak yang mekar. Okey, jadual di bawah menunjukkan diameter bagi hybrid A dan juga hybrid B. So ini adalah dua jenis pokok bunga raya, right? Dan ini adalah nilai yang dia bagilah. So atas ini adalah merupakan diameter dia, diameter bagi dia punya diameter bagi kelopak bunga lah. So dekat sini ni nilai dia. So kekerapan dia di bawah ni. Okay, ni semua ni kena alert lah. So ini buat perbandingan di antara dua, A dan juga B. Okey, berdasarkan mean dan sisihan piawai, tentukan hybrid bunga raya yang menghasilkan kelopak bunga yang lebih mekar
dan juga konsisten. So kita kena berikan justifikasi anda. So biasanya saya rasa nanti kalau soalan keluar, dia akan minta kita bagi justifikasi. So kita kena faham dulu kenapa, dan barulah mudah untuk kita nak buat justifikasi. Okey, so sekarang kita tengok penyelesaian bagi bunga raya A. Okay, hybrid A. So, daripada maklumat yang di atas ni maklumat yang ini, dalam bentuk jadual yang macam ni, yang terdapat dua set data terkumpul, pindahkan dia menjadi satu jadual kekerapan, di mana first ini adalah merupakan diameter. Okay, ni diameter. Ini first column ni diameter, dan diikuti dengan kekerapan, okay, ataupun frekuensi, midpoint, titik tengah. Fx ni adalah kekerapan dihadapkan dengan titik tengah, x kuasa 2 dan juga fx kuasa 2. So dalam bahasa Inggeris dia, kita kena tahu jugalah istilah dia. So kekerapan ni biasanya dia akan bagi dalam bahasa Inggeris disebut sebagai frekuensi. Okay, frekuensi, F-R-E-Q-U-E-N-C-Y. Okay, manakala titik tengah adalah midpoint. Okay, dan fx ni tak ada masalah lah, kita darab lah daripada apa yang kita dapat. Okay, baik. So selepas kita dah settle isi yang ini, ya, diameter ni kita isi mengikut jadual yang diberi, dan kita isi kekerapan, isi titik tengah. So macam mana nak cari titik tengah? Midpoint. So midpoint adalah had atas. Okey, apa limit? Okey, kita tambahkan dengan lower limit, sempadan bawah, dan kita bahagikan dengan 2. Itu adalah untuk mencari midpoint lah. Upper limit plus lower limit, okay, divided by 2. Okay, so itu adalah formula untuk kita nak mencari midpoint ataupun titik tengah. Okay, so maksudnya dekat sini kita tengok, okay, ni kalau kita tengok yang ini, okay, kita kena pasti 13 tambah 13.4 kita bagikan dengan 2. So kita tambah dulu baru bahagi, ya. Jangan salah kalau tekan kalkulator tu. That's why kita kena letak dalam kurungan lah. Jadi kita akan dapat 26.4. So kita bagikan dengan 2 dan kita akan dapat 13.2. Itu cara dia. So kena berhati-hati bila nak mencari titik tengah, dan carilah seterusnya. Okey, dan seterusnya kita cari fx. Fx adalah di mana kekerapan didarabkan dengan titik tengah. Ni kena betul-betul lah, dia kena betul-betul kira titik tengah. Dan juga kalau kata dia bagi kita kekerapan, kena letak betul-betul di dalam kekerapan tu. So fx adalah f didarabkan dengan x, right? Satu kolom, dan x kuasa 2. So kita kuasa 2 kan kita punya midpoint tadi, titik tengah. Dan juga fx kuasa 2, f kekerapan didarabkan dengan kuasa 2 x kuasa 2. Maksudnya kita akan dapat ini 4 ni dia akan darabkan dengan ini x kuasa 2. So dapatlah fx kuasa 2. So kena berhati-hati di sini. Selepas itu, okey, barulah kita cari jumlah bagi kekerapan, ya, summation of f. Okey, kita cari jumlah kekerapan. Ni yang pertama kena cari. Baik, kedua kita kena cari summation of fx dekat kalkulator. Dan yang ketiga kita cari summation of fx kuasa 2. Selesai kita mendapat nilai bagi ketiga-tiga yang saya sebutkan tadi ni, kita dah cari ni, kita dah cari ni, kita dah cari ni, barulah kita boleh mencari min. Okey, so kita cari min. Ya, kita dapat nilai min. So min adalah fx, summation of fx okay, dibagikan dengan summation of f. So kita dapat nilai ni lah. Okay, dan sisihan piawai. Kenapa terus kita nak cari sisihan piawai ni? Okay, kenapa nak terus? Tu depends lah kita nak guna yang mana. Dua-dua boleh, variance boleh, ataupun sisihan piawai pun boleh, tak ada masalah. Okay, so sisihan piawai diberi kita macam ni.
Gunakanlah formula. So once kita dapat, akhirnya kita dapat inilah. Ini untuk hybrid B. Okay. So hybrid A. Hybrid A. Jadi kita ulang juga ya, metod yang sama, jalan kerja yang sama untuk mencari hybrid B. Masih lagi sama jalan kerja dia, cari min, cari sesihan piawai dan seterusnya lah. Kemudian barulah kita buat justifikasi. So dekat sini dia kata hybrid A menghasilkan kelopak bunga lebih mekar kerana minnya lebih besar daripada hybrid B. Okey. Dan dibagilah 14.35 cm lebih besar daripada 14.1. Okey. Itu dia punya min lah. Min ni maksudnya purata bagi keseluruhan diameter bunga raya tersebut, kelopak bunga raya tersebut. Okey, manakala sisihan piawainya pula adalah lebih kecil. Okey, ni yang kita bandingkan hybrid A lah. 0.64 lebih kecil daripada 0.7. 0.7 ni untuk hybrid B. So, bila dia kecil daripada hybrid B, dia menunjukkan diameter kelopak bunganya lebih konsisten. Macam itulah cara untuk kita nak buat kesimpulan ataupun justifikasi. Okey, saya tunjukkan satu lagi. Okey, sekejap. Ini yang penting ni. Ini saya akan bagi kat kamu lah. Dia punya dia punya orang panggil nota. Sekiranya kita nak membandingkan dan juga mentaksikan dua atau lebih set data yang terkumpul berdasarkan sukatan sirakan, okey, kita kena ambil dia punya yang inilah. Kalau min kita lebih besar, dia adalah lebih baik. Okey, bila kita dapat jawapan kita cari min tu lebih besar daripada yang satu lagi. So yang lebih besar lagi baik daripada yang tu lagi. Okey. Sisihan piawai pula dia kontra. Lebih kecil, lebih baik. Jadi benda ni sebenarnya kita dah belajar masa tingkatan 4. So boleh refer balik buku tingkatan 4 kamu, di mana kita ada buat perbandingan di antara min, sisihan piawai dan juga variance. Okey. Baik. Jadi saya akan bagi soalan yang berkaitan pada kamu nanti. Jadi saya nak kamu cuba buatlah. Okey. So tak banyak lagi untuk hari ni. Lepas ni kita akan melihat kepada projek ya untuk PBD kita lah, bagi tajuk sukatan sirakan data terkumpul ni. Okey. Baik, so saya rasa itu sahaja untuk hari ni. Sekian, terima kasih.